Bismillahirrahmanirrahim. Pada noktah yang ketiga, bab yang kedua, iman sebagai tunjang kehidupan manusia, mutiara hikmah dari Risalah An-Nur, pada muka surat yang ke-67. Betul ya, kita berhenti di sini ya. Muka surat yang ke-67 menggambarkan kepada kita bagaimana indahnya apabila memiliki keimanan, dan itu merupakan noktah yang ketiga. Orang yang memiliki keimanan ini sebenarnya dia akan memperolehi suatu kekuatan sandaran. Dia ada tempat untuk bersandar, dan persandaran ini adalah persandaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, bukan yang sementara, bukan yang temporary, bukan juga yang bersifat lemah. Tetapi persandaran hakiki ini adalah suatu tempat kita bersandar dengan suatu kekuatan yang luar biasa, yang sebenarnya itulah dia persandaran yang hakiki, yang paling kukuh dalam kehidupan kita. Dan bila kita bersandar di tempat yang kukuh, kita akan rasa selesa. Betul. Ada beza kalau kita duduk tak bersandar, kan? Pernah juga kan? Dengan bersandar yang kerusi bawah tu ada sedikit sokongan. Apatah lagi kerusi merah tu lebih kuat sokongannya. Apatah lagi kalau tiang tu lagi kuat, kan? Jadi ini maksud macam mana kita hidup ni dengan persandaran. Sebab susah sebenarnya hidup tanpa persandaran. Yang duduk tak bersandar ni pun cabaran ni, Masya Allah, perjuangan, kan? Saya kena sandar lah, sebab tengah sakit belakang. Jadi macam mana nak dapat persandaran yang begitu kuat, kukuh, melegakan dan memberikan ketenangan kepada kita ini? Kita perlukan tawakal. Melalui tawakal. Jadi tawakal hari ini kita nak bongkar rahsia tawakal juga. Selalu orang sebut tawakallah kepada Allah di lisan, tetapi sebenarnya tawakal ni adalah kerja hati. Macam mana kita nak buat hati kita ni boleh bertawakal? Maka dia perlukan proses bimbang. Akal kita tu kena bagi signal-signal kepada hati supaya bertawakal kepada Allah. Jadi ini proses untuk menggerakkan akal kita, untuk memberikan signal kepada hati supaya akhirnya diri kita ini boleh bertawakal kepada Allah. Itu adalah natijah keindahan iman. Baik, kita baca baris yang pertama daripada muka surat 67 noktah ketiga ini. Iman itu adalah sandaran zat yang serba dhaif dan fakir seorang manusia kepada satu kekuatan yang maha hebat, yang datangnya daripada kepercayaan terhadap yang maha berkuasa yang sedang menguasai alam semesta. Ini sebenarnya step pertama. Step pertama, macam mana kita nak memperolehi sandaran itu? Kita perlu ada iman. Baik, macam mana nak wujudkan keimanan itu supaya boleh bersandar dengan kukuh? Kita perlu wujudkan rasa dhaif dan fakir. Wujudkan dalam diri kita bahawa kita ni lemah. Bukan sudut fizikal sahaja, mental, spiritual, material, segala-galanya. Manusia ini, sehebat mana pun kita nampak, segagah mana pun, sebenar-benarnya kita kena akui kita itu dhaif. Kita banyak perkara kita tak boleh buat. Contoh sekarang ni kita nakkan orang Islam terbela di Gaza, tapi tak dapat. Betul? Berada pembelaan tetapi tidaklah seperti yang kita harapkan. Maknanya di situ kita wujudkan dalam diri kita, ya Allah, dhaifnya aku ni, duduk di tanah Melayu tak boleh nak buat apa, kan? Boleh setakat menderma menyumbang sahaja. Bila wujud dhaif itu, rasa dhaif itu, maka dia akan membuka pintu keimanan. Kemudian lagi satu, kena wujudkan rasa fakir beriringan dengan dhaif. Kalau dhaif saja lama-lama nanti kan jadi stres pula. Dhaif sungguhlah saya ni. Kita kena wujudkan pula rasa fakir. Dah kita dhaif, maka kita memerlukan kepada kekuatan. Kita perlukan kepada pertolongan. Itu dia fakir. Fakir itu memerlukan. Orang Melayu sebut fakir miskin. Sebab orang miskin dia biasanya memerlukan duit, dia memerlukan bantuan, memerlukan makanan. Dalam bab keimanan, kita rasakan diri kita sebagai dhaif, maka kita fakir kepada sandaran, dan itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itulah persandaran yang maha hebat, yang itulah persandaran demikianlah yang boleh melengkapkan kedhaifan kita, yang boleh melengkapkan kefakiran kita. Tidak ada satu makhluk pun dalam dunia ini
yang boleh memberikan kelengkapan sehebat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun insan itu kononnya berikrar cinta sehidup semati dengan kita pun, ya, tidak samalah bersandaran dengan insan itu dengan bersandaran kita kepada zat yang maha hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kedaifan kita yang tiada penghujung, disebabkan kefakiran dan keperluan kita ni yang sangat banyak. Betul tak? Ada tak orang yang boleh memenuhi keperluan kita sampai puaslah kita? Ibu yang paling sayang dengan kita pun tak dapat 100% memenuhi keperluan kita, dan tak dapat 100% memenuhi hajat-hajat kita. Nak kata hajat kita ni banyak sungguhlah perempuan. Sebab itu kita ni memang layak disebut sebagai fakir, ya, yang memerlukan. Baik, kita beralih ke ayat yang kedua. Kalimat dengan menyebut nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang kita selalu baca tu, ia mengandungi makna apa? Berserah diri kepada Allah. Yang kita mula kelas kita tadi, kita baca bismillah. Keluar rumah tadi pun baca bismillah, sebab kita ni perlukan perlindungan Allah SWT. Dia membawa maksud seseorang itu telah bertawakal dan berserah sepenuhnya kepada Allah atas segala kejadian yang akan menyapanya, selepas dia berusaha sebaik mungkin dengan kudratnya sendiri. Masa kita keluar rumah tadi baca bismillah, tawakkalna 'alallah, dalam hati perempuan ada apa sebenarnya? Penyerahan diri. Maknanya dah baca bismillah, dah baca doa ni, lepas ni apa-apa jadi, aku bertawakal kepada Allah. Dan bila kita dah ada persediaan begini, yang lahir daripada keimanan lah ni. Kalau tak iman, dia tak baca bismillah, apa-apa yang terjadi pun dalam perjalanan, kita tidak akan menyalahkan takdir. Satu. Kedua, kita redha dan sabar. Dan ketiga, kita tenang dalam berhadapan dengan apa jua yang datang kepada kita setelah kita bertawakal tadi. Itu yang saya selalu bagi contoh aksiden, kemalangan. Kita kadang-kadang kemalangan dah baca bismillah, betul tak? Dalam hayat puan-puan yang panjang ni lah, saya rasa, saya percaya setiap orang pernah mengalami kemalangan, betul tak? Ya, jadi ada kemalangan itu dah baca bismillah, betul? Tapi jadi juga kemalangan. Berbeza dengan orang yang tak ada preparation langsung, tidak ada tawakal langsung, dia memang keluar rumah terus meredah saja begitu. Tiba-tiba Allah uji dia dengan kemalangan. Dia rasa terbeban, dia rasa terkejut, ya. Begitu juga ujian-ujian bala bencana. Orang yang tidak ada tawakal tadi, dia akan merasa lebih tertekan berbanding orang-orang yang sudah ada persediaan tawakal. Okey, baik. Itulah pentingnya tawakal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lain, orang keracunan makanan tapi dah baca bismillah, adakah dia akan marah? Apa ni, aku dah baca bismillah, keracunan juga? Dia takkan marah. Ini namanya takdir. Jadi ada beza dari sudut penerimaan jiwa kita tu. Bila jiwa kita boleh terima dengan baik, maka datanglah ketabahan. Maka apabila datang ketabahan, maka datanglah juga ketenangan dalam mencari jalan-jalan keluar. Berbanding orang yang tidak ada persediaan begini, mereka menyandarkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Ya, dia menjaga kesihatan atas faktor ilmu dia, contohnya ilmu kesihatan, dietitian contohnya. Dia sandarkan semuanya pada akal dia sendiri. Saya pandai mengurus nutrition makanan contohnya, kan? Saya exercise, jaga kesihatan dan lain sebagainya. Tapi semuanya disandarkan kepada diri sendiri. Tiba-tiba bila terjadi satu ujian, dia ditimpa penyakit yang tak disangka contohnya, bagaimanakah penerimaan orang itu? Dia akan berbeza. Dia akan mula persoal balik, kenapa jadi macam ni, kenapa begitu. Itu akan lebih menekan diri dia, kan? Tetapi bila dia daripada awal melakukan satu perkara tu, memang dia dah sandar pada Allah. Dia didik anak, dia didik cucu pun, dia memang bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku boleh didik sahaja, aku boleh nasihat, aku boleh doa, aku boleh tarbiyah sahaja. Tetapi anak ini milikmu ya Allah, cucu ini milikmu ya Allah. Maka engkau tetapkanlah yang terbaik untuk dia. Di situ mesti akan datang doa. Sebab kita tahu kita fakir, kita taif, tak larat nak didik cucu ikut macam yang kita nak 100%. Tak mungkin. Tapi dengan kesedaran diri bahawa daif, kita fakir, itulah dalam kita berusaha bersungguh-sungguh, kita mesti bersandar pada Allah SWT.
Maknanya selepas kita usaha berhabis-habisan, tiba-tiba dapat keputusan-keputusan yang kita tidak hajati, tentu kita akan lebih mudah redha, lebih menerima, sebab kita sudah pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya nikmat bagi orang-orang yang mempunyai keimanan begini. Justru setiap hamba yang perlu betul-betul yakin kepada Allah dan redha dengan apa yang berlaku. Demikianlah seperti yang dimaksudkan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-23 yang bermaksud wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah kalian mereka sekiranya kalian semua atau mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Jadi rupanya nak hadirkan tawakal itu perlulah ada iman. Jadi kalau tak ada iman, susahlah nak bertawakal. Kalau bertawakal, nak sebut tawakal pun hanya hiasan di bibir semata, tetapi hatinya tidak sampai ke tahap itu. Okey, baik perempuannya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Tawakal itu menghadirkan keyakinan dan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa jua yang terjadi kepada dirinya. Contoh situasi yang dinukilkan, kita bagi dua contoh. Imam Said Nursi dia menakalkan dua contoh, dua-duanya dihimpunkan dalam noktah ini. Contoh pertama, seorang nelayan tua, dah tua dah, tapi memang rezeki dia adalah mencari ikan di lautan, nelayan kan. Jadi nelayan tua dengan perahu yang semakin uzur. Itu je lah perahu yang dia ada, itu je lah kapal yang dia ada. Nak kata dia tak nak usaha, bukan, itu saja yang dia mampu. Jadi nelayan tua, kapal uzur, sedang berada di tengah-tengah laut untuk mencari rezeki dengan menangkap ikan. Namun tiba-tiba hujan ribut datang membadai, mengakibatkan pukulan ombak semakin besar dan hampir membuatkan bot nelayan tersebut terbalik menyembah laut. Dalam keadaan demikian, apakah yang boleh diharapkan di tengah lautan? Apakah yang boleh diharapkan dalam keadaan bahaya tetapi dia sedang perlu untuk mencari rezeki? Jadi sesiapa sahaja pasti akan merasa sedikit gemetar apabila berada di dalam situasi tersebut. Namun apabila dia meletakkan sepenuh kepercayaan dan redha terhadap Allah, maka akan datanglah kekuatan untuk mengharungi situasi tersebut dengan lebih tenang, kerana percaya Allah jugalah yang menguasai ombak dan lautan yang luas terbentang itu. Kita dah tak ada solusi dah ni. Duduk tengah-tengah lautan nak buat macam mana ni? Mungkin kita perempuan ada yang biasa naik bot ke laut, atau semua dah pernah rasa ya, bila kita berada di tengah lautan, tiba-tiba terjadi keadaan demikian. Atau sekarang ni naik kapal terbang, kan pernah tak naik kapal terbang yang berlaku goncangan yang amat dahsyat? Apa yang kita boleh buat masa tu? Doa kan? Ada lagi ke yang naik kapal terbang bila bergoncang dia cari telefon bawah tolong ni, tolong, kapal terbang mak bergoncang kuat? Tak ada. Sebab apa? Kita tahu orang bawah tak boleh buat apa. Nak telefon polis ke? Tak boleh. Polis pun tak boleh nak naik atas nak tolong kita, kan? Jadi masa itulah terujinya iman. Maka di situlah terlihatnya orang yang bertawakal ni dia ada sandaran. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Jadi siapa yang lebih tenang? Kita yang ada tempat berdoa dalam kapal terbang yang tengah bergoncang tu ke, ataupun orang yang tak ada iman? Saya pernah rasa juga pergi Brunei, pergi Indonesia, sebab memang lautan kita ni memang lautan yang memang banyak ribut kan. Jadi masa tu kapal terbang dah macam ni macam out of control je. naik turun dah. Jadi kita lebih lega bila kita fikir, ya Allah, ini adalah ketentuanmu. Aku dah naik tadi baca doa, ya Allah, dah siap semua insurans dah usaha lah ni. Kita dah usaha sehabis baik dah, naik kapal terbang yang elok dah, Alhamdulillah. Tetapi Engkau takdirkan ini berlaku, maka tiada kuasa melainkan Engkau, ya Allah. Aku berserah diri. Andainya ini adalah nafas terakhirku, maka terimalah aku sebagai hamba-Mu yang syahid, ya Allah. Sebab masa tu kebetulan saya perjalanan pergi ke conference pembentangan kertas kerja di Brunei. Nak sampaikan ilmu kan, walaupun bawa semua anak-anak semua ada dalam kapal terbang,
Dengan mak sekali. Kecuali suami naik ke tempat yang satu lagi menyusul kemudian, sebab dia ada kerja lain. Jadi ada kelegaan bila kita pesan anak-anak doa ya anak-anak pun tengok okey mak dia pun tenang lah. Tapi yang dah tak ada iman tu dah berjerit-jerit dah, sebab dia nak sandar ke siapa? Dia nak minta kat siapa? Kan? So dia panik sebab otak dia masih lagi mengharapkan datang bantuan, datang pertolongan ke pasukan penyelamat ke. Dah benda tu beyond our control. Dan bila dia pun sedar ini beyond my control, lagi dia panik. Apa nak buat ni? Sebab dia harapkan bantuan, tapi dia tahu itu adalah beyond kuasa dan kontrol dia semakin panik. Dan itu memberikan tekanan. Okey? Maknanya, jelas tak orang yang ada tempat persandaran itu lebih tenang? Jelas. Alhamdulillah. Jadi itu satu proses sebenarnya. Seperti nelayan tua tadi. Apakan daya dia sudah tua tapi itu kerja dia. Okey. Apakan daya perahunya sudah uzur tapi itu yang dia mampu. Dan dia pergi mencari rezeki yang halal, lalu Allah takdirkan badai demikian. Dia ingat, ni badai ni makhluk Allah. Ombak ni dari laut pun makhluk Allah. Ombak tu pun perintah Allah lah dia berombak macam tu. Semua ni siapa punya? Allah punya. Maknanya siapa yang boleh urus ombak ni? Allah SWT. Perahu yang uzur ni pun rezeki Allah. Walaupun perahu tu uzur, jika Allah berkehendakkan dia selamat, Allah perintahkan, wahai perahu uzur, selamatkan dia. Wahai ombak, jangan kacau dia. Wahai badai, jangan tenggelamkan dia. Semuanya kembali kepada perintah Allah SWT. Bila kita ada keimanan demikian, maka kita punya tawajuh tu fokus kepada Allah. Ya Allah, Kau saja yang boleh mengurus aku saat ini, Ya Allah. Tiada yang boleh menguruskannya selain Engkau, Ya Allah. Itu dia. So adalah ketenangan, insya-Allah. Saya percaya perempuan yang depan saya ini adalah dalam keadaan keimanan yang begini. Ya, insya-Allah maka kita akan lebih tenang. Baik, kita sambung pada muka surat 68. Perenggan yang kedua, kisah yang kedua sebagai contoh. Ini semua analogi supaya kita nampak gambaran tu ya, betapa indahnya persandaran kepada Allah yang natijah datangnya daripada iman. Okey, di sini pula ialah terdapat dua insan. Tengok barisan yang kedua, terdapat dua insan yang menanggung beban yang berat. Lalu mereka membeli tiket kapal untuk berlayar menuju ke destinasi yang diingini. Okey, baik, saya ringkaskan cerita ni sebab panjang sikit perenggan ni sampai ke muka surat 69 ya. Saya ringkaskan cerita, ada dua orang naik kapal bawa barang nak berlayar ke destinasi lain. Kan dulu-dulu kapal ni satu kenderaan yang penting untuk berlayar dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Betul kan? Kita pun sungai-sungai kita ni pun dulu pakai boat. Betul, dia melintas sungai. Walaupun nampak macam dekat tapi boleh tahan juga kalau tenggelam tengah-tengah lautan tu. Kita ke pasar pun, kalau di Kelang ada pasar Jawa. Dulu kan ada jeti di pasar Jawa tu. Siapa yang asal pada Kelang? Kan? Dan di jeti, kebanyakan pasar-pasar dulu di Kangar pun ada juga. Pasar Kangar tu tepi sungai juga. Sebab apa? Sebab tu tadi, kenderaan dia adalah perahu ataupun kapal. Jadi kisah ni bagaimana dua orang dia naik kapal, bawa barang. Kita dulu shopping pun naik boat, bawa barang. Jadi ada seorang ini bertawakal kepada Allah. Jadi dia dah tahu dia dah beli tiket kapal dan naik atas kapal, letaklah barang yang berat tu. Dah serahkan kepada Allah SWT, itulah ikhtiar yang dia boleh buat. Seorang lagi, bila dia tidak ada rasa tawakal, dia bersandarkan kepada diri dia sendiri. Dia hilang kepercayaan kepada semua yang ada di keliling dia. Begitulah nasib orang yang selalu bersandar kepada dirinya sendiri. Dia tak percaya dah dengan orang lain. Apatah lagi nak bersandar kepada Allah SWT yang tak nampak ni. Lagi dia tak percaya. Jadi orang yang tidak ada tawakal begini, bila dia bawa barang berharga, naik kapal, dia sanggup pikul barang tu, tak mau lepaskan. Mungkin kalau boleh ingatlah naik kapal tu. Saya naik kapal daripada Mesir ke Jeddah untuk umrah. 3 hari 2 malam atas kapal. Jadi saya nampak fenomena ni. Umrah bulan puasa, ramai orang. Dapatlah 10 akhir, lagilah padat. Sebab orang Arab mesti ramai yang turun 27 Ramadan nak minta ampun di atas segala dosa yang dilakukan selama ini.
Dia buat macam-macam. Nanti 27 Ramadan pergi umrah. Jadi nampaklah kereta-kereta orang yang kaya-kaya ni pun datang daripada jauh-jauh ni. Saya tak boleh sebutlah tempat. Datang daripada jauh, travel. Masa tu boleh lagi, belum perang. Jadi dalam kapal ni memang nampak ada orang yang sanggup pergi bawa beg ke bilik air. Punya dia tak percaya dengan orang keliling dia. Kan? Beban dekat dia. Dan beban juga kat orang lain. Sebabnya nanti nak beli makanan, dibawa beg dia. Nak beratur, pergi toilet pun dibawa beg dia. Subhanallah. Beban ke atas diri dia, atas minda dia, badan dia pun penat. Tidur peluk. Tak berani lepas. Memang betul, memang ada. Jadi analogi ni memang tepat. Orang yang begini, kalaulah dia pikul sepanjang masa perjalanan yang jauh, apa jadi kat badan dia, perempuan? Pinggang dia sakit kan, bahu dia terbeban, sebab tidak ada rasa tawakal. Padahal dia naik kapal tu dah official, dah beli tiket. Kalaulah ada kecurian pun sebenarnya boleh dah nak cari pencuri tu balik. Boleh kan, sebab dalam kapal lah. Dalam kapal maknanya ada usaha tu boleh lah. Kalau jadi kecurian. Tapi jarang orang mencuri dalam kapal. Nak buat hal ke, nak mencuri dalam kapal ni sangat bahayalah. Sebab orang dia sikit, kalau ditangkap kan berat tu jadinya. Tetapi orang yang tidak bersandar pada siapa-siapa melainkan dirinya sendiri, memang dia akan rasa kebimbangan begitu. Dia akan rasa takut macam tu. Dan dia memberatkan diri dia, menyusahkan diri dia berbanding orang yang ada rasa tawakal kepada Allah SWT. Dia letakkan beg itu, maka terlepaslah beban itu ke atas kapal. Sebab dia dah beli tiket kapal tu. Kapal lah pula bawa. Pasal apa dia kena bawa lagi? Kan? Dia beli tiket tu sekali dengan kos beg dia tu. Betul? Apalagi kalau ada tempat-tempat penyimpanan beg. Berapa kali juga naik kapal ni. Lombok pun ada juga naik kapal. Masa kami terperangkap dalam letusan Gunung Merapi di Bali. Jadi asap dia tu menutup langit Lombok, Pulau Lombok. Jadi kami tak boleh naik kapal terbang. Akhirnya terpaksa naik kapal 5 jam dan 2 jam. Dan kemudian naik bas untuk sampai ke airport di Surabaya, di Jawa. Jadi orang yang tak ada tawakal, walaupun beg tu dah tinggalkan dalam bas ni naik kapal, orang kena turun naik atas ke tempat duduk atau cari sewa bilik. Orang yang tak ada tawakal, dia minta juga buka beg tu, buka tempat penyimpanan beg. Dia nak bawa naik juga ke atas. Ya Allah, beratnya. Dengan kapal ni kita kena naik tangga kecil kan, daripada tempat kereta di bawah dengan naik ke atas tu, tangga dia kecil, tinggi, boleh tahan tinggi. Sebab bawah ni boleh isi lori, boleh isi bas. Sanggup angkat beg berat sebab tidak ada tawakal. Padahal bas tu berkunci kan, macam itulah berat beban diri dia. Maka dia tidur peluk begnya, tak selesa berbanding kita yang dah tinggalkan dengan tawakal. Sebab tanggungjawablah driver bas pun kena jaga barang-barang tersebut. Kita ada kepercayaan Allah yang maha menjaga segala-galanya. Dan sesungguhnya naik kapal itu sangat-sangat menduga iman, kerana kapal itu melebihi had muatan. Dan sudah ada sejarah kapal-kapal yang menyeberang daripada Pulau Lombok ke Bali 5 jam perjalanan itu ada yang tenggelam kerana terlalu banyak muatan. Lori kambing pun naik, lori ayam pun naik. Ya betul ni, betul saya cakap. Bas naik, bas penumpang kami 44 orang tu, besar tu, naik. Lori naik. Sebab itu kan kawasan pertanian. Dia bawa barang-barang pertanian nanti masuk ke Pulau Jawa sampai ke Jakarta. Jauh, besar. Indonesia ni besar ya, ganda-ganda daripada kita. Jadi bayangkanlah kalau tak ada tawakal. Dah kami pun dah sebelum tidur melelapkan mata, bersyahadah beramai-ramai. Tawakal. Dah ini saja ya Allah tentukan jalan kami. Nak naik kapal terbang daripada Lombok, tak boleh. Tiket tak hangus. Tapi tak boleh memang. Langit tak terbuka, memang gelap, tak boleh, membahayakan kapal terbang. Tawakal lah, nampak macam mana Allah yang aturkan demikian. Maka dengan tawakal itu kita dapat menikmati perjalanan. Tidur nyenyak, Allah lelapkan 5 jam atas kapal. Allah sampai-sampai macam tak percaya dah sampai, alhamdulillah tak tenggelam. Kalau tenggelam tu ya Allah beyond control. Sebab malam memang banyak korban ya. Beberapa tahun yang sebelum itu tenggelam banyak korban, melebihi muatan. Jadi alhamdulillah Allah selamatkan. Allah berikan ketenangan. Boleh tidur nyenyak perempuan, boleh tidur nyenyak.
Dan semuanya selamat sampailah ke destinasi. Beza tawakal dengan tidak tawakal. Okey, selesai itu contoh yang kedua. Kita tengok pada muka surat yang ke-69. Perenggan yang kedua, daripada penerangan di atas, daripada dua-dua cerita tadi tentang tawakal, jelaslah bahawa keimanan itu akan membawa kepada tauhid. Bila kita kata kita beriman dan ada iman itu, kita cepat fokus kembali kepada Allah SWT. Tauhid Allah saja yang boleh selesaikan. Allah sahaja itu tauhid. Dia tak bercambah atau tak bercabang dengan harapan-harapan lain. Contohnya, kalau dia bercabang dengan harapan lain, dia harap, ya Allah, kalau kapal ini malam ini tenggelam sebab melebihi muatan, ya Allah, aku harap adalah pasukan penyelamat yang cepat datang untuk mencari kami. Dah. Dia dah bercambah ke lain. Aku harap pasukan penyelamat itu juga cekap, ya Allah, untuk menyelamatkan aku dan ahli keluarga ku. Dah bercambah lagi pula. Bila harapan pula kedua, harapan ketiga, aku harap satu keluarga ku semuanya selamat. Anak 6 orang, mak saya, pembantu rumah, pangkat-pangkat bawah. Nasib baik ayah dengan mak mertua tak jadi ikut waktu itu. Jadi kami ni komplit masa tu ada bayi dan ada warga emas dalam rombongan ini. Tapi tawakal itu memberikan ketenangan. Jangan cambahkan fikiran, nak harap tu, nak harap ni, nak harap tu. Itu adalah tauhid yang tidak solid. Tapi dalam keadaan macam tu, jangan harap siapa-siapa lah, Allah sahaja. Itulah dia tauhid. Jadi tauhid begini membawa kepada taslim, iaitu penyerahan kepada Allah tanpa ragu-ragu. Dah siapa lagi nak tolong ni tengah-tengah lautan ni? Allah sahaja. Ombak ni milik Allah, laut ni milik Allah, langit milik Allah, kapal ini juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada keraguan. Taslim, serah diri. Islam tu maksudnya serah diri. Muslim tu orang yang berserah diri. Jadi taslim tu adalah penyerahan diri. Surrender ke Allah SWT. Makna kata perempuan, boleh jadi dalam penyerahan diri proses itu Allah ambil nyawa kita. Boleh jadi. Betul tak? Betul tak? Allah berhak kan berbuat demikian? Maknanya boleh jadi. Itulah dia proses akhir ajal kita. Memang boleh jadi. Sebab manusia ni Allah dah cerita dalam Quran, dalam hadis pun ada, bagaimana jenis-jenis kematian yang boleh dikira syahid. Antaranya tenggelam di lautan. Kami pun buat tazkirah yang tu jugalah malam sebelum tidur tu. Jadi anak-anak, kalau ditakdirkan kita tidak kembali, niatkanlah mudah-mudahan inilah kematian syahid. Kita tenggelam di lautan. Bukan kita saja syok-syok naik kapal persiaran. Tak. Kita terpaksa naik. Dan kan kita pun tak adalah buat hal nak buang-buang masa itu. Tidak, tidak. Memang jadi begitu. Jadi tiada keraguan, satu package syahid adalah antara yang tenggelam, terbakar, mati dalam peperangan Gaza tu, of course lah, kalau dia orang punya iman solid, oh Allah, itulah syahid tertinggi kan. Lagi apa lagi perempuan? Mati kerana sakit perut. Sakit perut ni banyaklah sebab dia kan. Penyakit-penyakit perut kita, semua penyakit kebanyakannya pun memang berpunca pada perut. Jadi kalau dia sabar, boleh jadi syahid. Seronok tak? Seronok kan? Allah designkan jalan-jalan syahid kita tu. Siapa yang tengah sakit, hayatilah itu sebagai jalan syahid. Semua, saya pun sakit juga. Dah 2 minggu kerja kat rumah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, nikmat. Boleh juga menjalankan tugas-tugas kerja. Jadi itu pentingnya taslim, penyerahan diri kepada Allah SWT. Ini adalah kelas kuliah duha kedua yang boleh face to face saya hadiri. Yang pertama adalah semalam. Setelah hampir sebulan saya terpaksa menolak semua jemputan, membatalkan segala jemputan yang dah siap poster. Hampir 6 jemputan ceramah terpaksa tidak dapat dihadiri. Allah uji. Tapi Alhamdulillah, adalah kenikmatan di sebalik kesakitan. Jadi bila saya cakap ni, saya terasa sendiri nikmatnya menjalani dengan keimanan dan taslim, penyerahan diri kepada Allah. Allah yang takdirkan, nak buat macam mana kan? Poster dah siap sebar dah kan, tapi kita tak ada datang. Allah yang bagi sakit tu. Bukan saya minta, bukan saya saja buat hal. Tak ada. Memang Allah yang bagi. Jadi Alhamdulillah, dengan penyerahan datanglah banyak kebaikan insya-Allah. Dikala penyerahan itulah rasa tawakal akan muncul, kerana menginsafi bahawa cukup sudah